Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada hari ini kita melihat bagaimana sejarah Kaabah. Apabila kita melihat sejarah, maka kita melihat peringkat pembinaan Kaabah. Kaabah melalui beberapa peringkat pembinaan kerana beberapa permasalahan, termasuklah banjir dan sebagainya. Binaan Kaabah ini dikatakan dibina oleh malaikat untuk tawaf di muka bumi ini. Dan Kaabah dibina semula oleh Nabi Ibrahim bersama anaknya Nabi Ismail. Pada masa itu Nabi Ismail berusia 20 tahun. Dan Kaabah pada masa itu dibina tingginya 9 hasta, panjang di depannya 32 hasta dan di bahagian belakang 31 hasta. Bahagian kiri kanannya adalah 22 hasta dan 20 hasta. Satu masa Kaabah dibina pula oleh Al-Malik, yang mana merupakan Raja Yaman yang menguasai Kaabah pada masa itu. Dan Haris telah membina Jurhum, iaitu tapak Kaabah untuk mengelakkan daripada dilanda banjir. Binaan Qusay bin Kitab. Qusay bin Kitab ini telah membina Kaabah dengan menggunakan duit yang halal. Hanya duit yang halal saja digunakan, yang mana tingginya 25 hasta dan mempunyai atap. Binaan semula pula oleh Quraisy pada tahun 591 Misi selepas kebakaran dan banjir dengan ketinggian 9 hasta, kecilkan di sebelah hijri Ismail, satu pintu yang tinggi, dan Rasulullah SAW terlibat dengan pembinaan ini, yang mana pada masa itu baginda berusia 35 tahun. Lepas itu Kaabah dibina lagi oleh Abdullah bin Zubair selepas Kaabah terbakar kerana diserang oleh tentera Syam. Binaan ini mengikut ukuran asal zaman Nabi Ibrahim. Setelah itu pada tahun 74 Hijrah, sekali lagi Kaabah dibina semula oleh Hajjaj dan mengembalikan binaan seperti yang dibina oleh Quraisy. Selepas itu sekali lagi Kaabah dibina oleh Sultan Murad pada tahun 1040 Hijrah. Selepas dindingnya runtuh disebabkan oleh banjir. Dan pada tahun 1417 Hijrah, Kaabah dibaiki oleh kerajaan Arab Saudi dengan memperbetulkan yang mana-mana retak. Jadi Kaabah yang ada sekarang ini adalah ketinggian 14 meter dan ukuran daripada Mu'tazan ke Rukun Yamani 11.52 meter. Ukuran daripada Rukun Yamani ke Rukun Syam 12.11 meter. Rukun Syam ke Rukun Iraqi 11.28 meter. Dan Rukun Iraqi ke Mu'tazam adalah 12.84 meter. Dan satu item yang penting juga adalah pintu Kaabah.
Zaman Nabi Ibrahim dibinakan 2 pintu rapat dengan tanah. Satu pintu untuk masuk dan satu pintu untuk keluar, dan pintu ini tidak berdaun. Raja Tuba, iaitu Raja Yaman, semasa Nabi Muhammad SAW membina pintu yang berdaun dua, berdaun dua. Jadi pada masa Raja Yaman. Zaman Quraisy, mereka meninggikan pintu untuk mengelak daripada banjir dan hanya boleh masuk mana orang yang kuat saja pada masa itu. Pintu hari ini berukuran 2 meter tinggi dari lantai, disalut dengan emas dan perak. Belanjanya 13.420 riyal Saudi dan emas sebanyak 280 kilo. Dan perkara yang mustahak juga kalau kita lihat item di Kaabah adalah multazam. Multazam ini merupakan satu tempat yang diperkenankan doa. Tempatnya adalah di antara Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah yang jarak luasnya lebih kurang 2 meter. Panjang dia lebih kurang 2 meter ataupun lebarnya lebih kurang 2 meter. Disunatkan berdoa di situ meletak pipi ke multazam. Ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr yang mana beliau melihat perkara ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Satu lagi item yang penting di Kaabah adalah kelambu Kaabah ataupun kaswah. Dikatakan dimulakan pada zaman Nabi Ismail. Tradisi ini kekal sehingga zaman Islam. Dahulunya kaswah ini dibawa daripada Mesir ataupun Yaman. Kini dibuat di kilang sendiri di Mekah dan dibina sejak daripada tahun 1977 Misihi lagi. Kelambu ini ditukar setiap tahun pada 9 Zulhijjah ataupun lebih dikenali dengan Hari Arafah, yang mana pada hari ini bakal haji, orang yang membuat haji berkumpul di Arafah. Ianya diperbuatkan daripada sutera yang seberat 670 kilo dan ukuran kaswah ini 658 meter persegi. Kos untuk satu kaswah adalah 17 juta riyal Saudi. Dan perkara yang seterusnya kita juga boleh lihat kunci Kaabah. Kunci Kaabah sebelum pembukaan Mekah dipegang oleh Osman bin Talha dan dikekalkan di tangannya selepas pembukaan Kaabah oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Ambillah kunci ini wahai Bani Talha, dan ianya akan kekal selama-lamanya di tangan kamu. Tidak ada orang yang mengambilnya daripada kamu kecuali orang zalim." Selepas kewafatan Utsman, ianya diserahkan kepada sepupunya Saibah dan turun-temurun anak kunci ini dipegang oleh Bani Saibah sehinggalah ke hari ini. Kunci Kaabah panjangnya 40 cm. Ia disimpan di dalam beg sutera yang bersalut emas. Di antara perkara penting juga di Kaabah kita melihat Hajarul Aswad. Ketika Nabi Ibrahim membina Kaabah, beliau meminta Nabi Ismail
mencari batu sebagai tanda permulaan tawaf. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan malaikat supaya membawa batu dari bukit Al-Abil Kubis ataupun dikenali dengan Jabal Kubis. Batu ini disimpan di sana sejak zaman Taufan Nabi Nuh lagi Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam memberitahu Ismail bahawa batu itu dibawa oleh Jibril alaihissalam. Batu itu dihargai oleh Quraisy dan mereka hampir berperang ketika pembinaan semula Kaabah untuk meletak batu di Hajarul Aswad. Jadi pada masa itu Rasulullah SAW menjadi juru timbantara menyelesaikan persoalan-persoalan berbangkit ini. Yang mana Rasulullah SAW menjadi hakim sehinggalah perdamaian berlaku. Pada asalnya batu ini hanya seketul. Namun sekarang sudah berpecah kepada 8 ketul. 50 tahun dulu batu ini 15 ketul. Namun ketul-ketul yang kecil telah dikumpul dan disatukan dengan menggunakan lilin. Dan ketul yang paling besar sekali adalah sebesar biji tamar Jadi sekian untuk kali ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.